Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Iqmal bin Muhammad Ridwan dari kelas DET 5A. Nama matrik saya 15 DET 18F1001. Nama penilaian saya Encik Rizman bin Hussein atau Ibrahim. Saya hari ini saya ingin membentangkan tentang projek saya iaitu Smart Aquarium. Smart Aquarium ni saya ambil untuk membuat sistem penukaran air. Di sini kita boleh lihat objektif projek saya. Objektif projek saya mengeluarkan air daripada akuarium secara semi-auto dan memasukkan air ke dalam akuarium secara semi-auto. Ini bermaksud pengguna tidak lagi mengeluarkan atau memasukkan air ke dalam akuarium secara manual. Seterusnya kita tengok skop projek. Skop projek saya ni, projek hanya dapat beroperasi apabila diaktifkan oleh pembela. Maksudnya projek saya ni bukan automatik lah. Pembela kena aktifkan projek ni dahulu, barulah projek ni berfungsi. Seterusnya projek hanya untuk ikan air tawar sahaja. Saya cipta projek ni hanya untuk pembela ikan air tawar. Projek ni tidak sesuai untuk ikan air masin. Seterusnya projek hanya untuk akuarium sahaja. Projek ni tidak sesuai untuk penternak ikan yang di dalam kolam. Yang untuk pembela ikan di dalam akuarium saja. Di sini kita dapat lihat gambar raja blok. Gambar raja blok saya ni, first kali kita sambungkan wifi ataupun hotspot kepada ESP 8266. Seterusnya kita ambil peranti ataupun smartphone, kita sambungkan wifi dan hotspot tadi juga kepada smartphone kita, peranti kita. Seterusnya peranti kita akan bersambung dengan microcontroller iaitu Arduino Mega. Sebelum tu jangan lupa untuk kita onkan power supply untuk microcontroller kita ya. Seterusnya keluaran dia kita akan keluar kepada pump in dan pump out. Pump in ni pump untuk masukkan air ke dalam akuarium dan pump out ni untuk pump untuk kita keluarkan air daripada akuarium. Seterusnya kita tengok gambar rajah lita. Gambar rajah lita saya ni nampak macam banyak sebab ni gambar rajah ni saya combine dengan member saya, kawan saya. Kerana yang saya punya hanyalah untuk yang water pump. Water pump di situ ada dua, untuk air keluar dan air masuk sahaja. Dan juga Arduino Mega. Di sebelah kanan tu kita boleh tengok ada ESP 8266. Ini kita tengok hasil dapatan saya lah. Hasil dapatan saya ni, saya mendapati apabila jarak peranti ataupun telefon kita tu dengan sambungan internet semakin jauh. Bila dia jauh, dia tidak akan berfungsi. Kerana tiada internet. Tiada internet, projek tidak akan berfungsi. Saya mula dengan jarak 100 meter. 100 meter capaian internet masih ada. So, projek akan berfungsi sehinggalah 700 meter. 700 meter tu masih ada lagi internet pada peranti kita dan projek akan berfungsi. Atas daripada 800 meter saja, internet sudah tidak bersambung dan projek akan dimatikan ataupun tidak berfungsi. Seterusnya kita tengok analisis projek saya. Analisis ni berdasarkan hasil dapatan saya tadi lah. Bermula dengan 100 meter jarak antara sumber internet dari telefon dengan ESP 8266. Sistem blink ni dia akan lancar apabila jarak antara peranti ataupun internet ni kurang daripada 800 meter, macam kita tengok tadi dalam table analisis data saya tadi. Seterusnya ESP 8266 akan terputus bekalan internet apabila peranti ataupun telefon yang membekalkan internet itu diletakkan lebih dari 800 meter. Maksudnya di sini lebih pada 800 meter, projek auto akan berhenti ataupun tidak berfungsi. Seterusnya pump air masuk dan keluar hanya akan berfungsi dalam keadaan on. Ini bermaksud pengguna haruslah onkan sistem tu, barulah
pam air masuk dan keluar ni akan berfungsi. Jika tidak on, projek tidak akan berfungsi. Okey. Sebenarnya pam air masuk hanya akan mengepam air masuk ke dalam akuarium sahaja, dan pam air keluar hanya akan mengepam air keluar dari akuarium sahaja. Ini bermaksud pam air masuk tidak boleh mengepam air keluar daripada akuarium. Okey, dan pam air keluar tidak boleh mengepam air masuk ke dalam akuarium. Okey ya. Okey, seterusnya kita tengok kesimpulan projek. Okey, kesimpulan projek saya ni, first kali projek dapat memudahkan pembela ikan untuk menukar air akuarium. Okey, pembela tidak lagi perlu menukar air secara manual lah. Okey, seterusnya projek dapat dipasarkan dengan meluas kepada pembela ikan. Okey, saya harap projek saya ni dapat dijual dan diterima oleh di pasaran luar. Okey, seterusnya projek dapat memperluaskan ilmu pengetahuan mengenai IoT kepada pengguna. Okey, apabila pengguna menggunakan projek ni, maka pengguna haruslah tahu tentang apa itu Internet of Things, barulah projek ini boleh digunakan. Okey, seterusnya projek dapat digunakan secara sistematik. Okey, projek, saya harap projek saya tak digunakan dengan cara yang salah lah. Okey, yang terakhir sekali, cadangan penambahbaikan. Okey, first sekali membuat sistem penukaran air akuarium secara automatik. Okey, sebab projek saya tu semi auto. Okey, seterusnya memperluaskan sistem penukaran air akuarium kepada kolam peternakan ikan. Okey, projek saya ni hanya untuk akuarium. So, saya harap boleh lagi buat untuk penternak ikan yang dalam kolam yang secara besar-besaran. Okey. Seterusnya membuat sistem penukaran air akuarium untuk ikan air masin. Okey, projek saya ni hanya untuk ikan air tawar saja. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ini adalah smart aquarium saya. Okey, pertama kita ada air kotor, akuarium yang di mana ini karya utama. Ini tangki simpanan air, fish feeder dan kotak yang mengandungi banyak komponen seperti Arduino dan sebagainya. Okey. Di sini akan kita keluarkan air kotor dulu. Okey, kita keluarkan air kotor dulu, akan mengalir keluar. Mengikut akan keluarkan air. Ini keluar ikut hose yang ada. Setelah tu kita offkan dia. Kemudian kita mula menekan cuci, button cuci. Gerak 10 saat dan 10 saat ke bawah dan ke atas. Kalau tak berhati lagi, kita boleh tekan lagi. Tapi tak apa. Kemudian kita masukkan air baru. Kita onkan air baru. Dan masuk dalam. Dan kita offkan. Betul. Okey. Kemudian agak-agak ikan lapar, kita bagi ikan makan pula. Dah masuk. Okey. Cantik. Okey, sekian. Terima kasih.